kita nak kena faham bab zahir ini macam mana. Jadi yang dia katakan bab ni, zahir ini, yang dia faham adalah zahir sekarang ini. Memang betul, ini dah tajali. Tajali itu nyata Tuhan itu sendiri. Dia menampakkan cermin Tuhan itu sendiri. Jadi di mana yang kita nak kena faham, aku dia. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Kalau kamu sentuh sekalipun, ini semuanya kulit. Adakah ini aku? Ini tangan. Adakah ini dia? Ini tangan. Yang kamu percaya, yang kamu mengatakan ini semua adalah diri kamu, ini adalah aku, adalah dia, itu adalah aku. Aku tidak ada daya upaya sekalipun kamu mengatakan itu adalah dia. Samalah kefahaman kamu seperti Fir'aun. Assalamualaikum. Assalamualaikum Rabbi Rahim. Baik, hari ini kita nak bedah lagu Kasih dan Sayang yang dinyanyikan oleh kumpulan Kugira Masdo. Liriknya ditulis oleh Ali Sariah. Baik, kita tengok lirik yang pertama. Zahirnya tampak tenang, batinnya bergelora, ingin tahu kebenarannya, hakikat yang sebenar-benarnya. Baik, apa yang kita nak faham dalam lirik kali ini? Sebab dia ada kata zahirnya tampak tenang, batinnya bergelora, ingin tahu kebenarannya, hakikat yang sebenar-benarnya. Sebenarnya apa yang dia nak cakap? Walaupun sebenarnya kita dapat tahu orang yang kadang-kadang faham, ada yang tak faham, tapi seseorang tu apabila dia ingin tahu akan sesuatu itu, dia dalam diri dia, dalam batin dia, hanya dia saja yang tahu, dia bergelora, dia nak tahu sesuatu benda. Jadi kat situ yang kita nak kena faham betul-betul. Sebab walaupun penzahiran dia nampak relate tenang, tapi dalaman tu hanya diri dia itu saja yang tahu. Tapi kita nak kena faham betul-betul sebenarnya macam mana yang dia kata ingin tahu kebenarannya, hakikat yang sebenar-benarnya. Apa yang dikatakan hakikat? Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Walaupun kita dapat tahu hakikat itu, hakikat ini, tapi yang dikatakan hakikat itu macam mana? Sebenarnya orang yang ingin tahu hakikat kebenarannya, yang sebenar-benarnya adalah hakikat pada hakikat itu sendiri. Jadi kat situ yang kita nak kena faham. Macam mana yang dikatakan hakikat pada hakikat itu sendiri? Sebagai contoh, orang kata dekat sini yang dia nak kena faham, yang dikatakan ilmu. Dekat sini, apa yang dikatakan hakikat pada hakikat itu sendiri? Apa hakikat ilmu itu sendiri sebenarnya? Walaupun kita dapat tahu, kita belajar dalam sifat 20 yang mengetahui itu hanya Allah Ta'ala. Itu hanya untuk ilmu pemahaman umum sebenarnya. Yang pada hakikat itu sendiri apa? Pada hakikat itu yang dikatakan hakikat ilmu itu apa sebenarnya? Sebelum ni kita dapat tahu, dia bagi tahu kat situ umum. Di sini yang kita nak kena faham. Sebab dalam lirik dia ada kata batinnya bergelora, ingin tahu kebenarannya, hakikat yang sebenar-benarnya. Sebagai contoh, kita tengok orang yang dapat nak faham dia. Di sini yang kita nak kena faham, orang yang dituduh gila ni kebanyakannya dia ajukan tanya soalan. Contohnya, macam mana aku ingin melihat Allah? Soalan itu sebenarnya soalan yang terlalu umum, tetapi pada kita tak boleh. Sebab soalan yang ingin melihat Allah itu sebenarnya soalan yang terlalu basic. Tetapi pada kita yang tak pernah kena soalan itu, ataupun kita yang tak pernah terfikir, kita tuduh orang itu sesat. Sebab apa? Kita tak tahu benda tu, jadi kita akan kata orang itu sesat. Jadi macam mana yang kita nak kena faham? Sebab tu ilmu ni, walaupun orang tu belajar ilmu, tetapi belum tentu dia boleh faham ilmu. Jadi di sini yang kita nak kena faham. Orang tahu ilmu, alimun kunuh aliman, tetapi apa guna dia sebenarnya di situ? Jadi kita nak kena faham. Sebagai contoh, kita tahu pula dalam kisah para nabi. Sebagai contoh, kita tengok kisah Nabi Ibrahim AS.
Dia ingin melihat Tuhan, dia ingin mencari Tuhan. Macam mana? Dia tengok apa di situ? Dia tengok matahari. Oh, ini besar betul Tuhan ni. Sebab apa? Dia tengok matahari itu terlalu cantik, gerhana besar lagi. Tiba-tiba matahari itu turun dan dia akan nampak di situ bulan pula timbul. Oh, tadi matahari, ini dia nampak pula bulan. Mungkin matahari itu bukan Tuhan, bulan. Ini bulan ni cantik ni. Mungkin Tuhan. Lepas tu nampak bintang-bintang. Oh, ini ke Tuhan? Tiba-tiba dah terbenam. Bila nampak di situ pula, oh, ini bukan Tuhan ni. Tuhan kita ni bukan lenyap. Tuhan itu tidak pernah lenyap sekalipun. Di situ juga satu persoalan yang tersangat besar. Nabi Ibrahim tu, dia tanya satu ilmu tu, sedangkan dia tanya bapa dia sendiri pun bapa dia tak terjawab. Sedangkan bapa Nabi Ibrahim AS pun tukang buat berhala ketika itu, iaitu dalam Raja Namrud. Di sini yang kita nak kena faham. Dan di situ pula seseorang yang mencari ingin Tuhan, yang ingin melihat Tuhan, iaitu Nabi Musa AS, iaitu dia kalamullah. Nabi Musa AS kalamullah pun ingin mencari Tuhan, dia ingin melihat Tuhan. Dia melihat Tuhan. Sekali dia cari, rupanya dia nampak Tuhan itu di Bukit Tursina, dia pensan. Ada yang kata dia pensan, tetapi sebenarnya dia bukan pensan, dia telah mekaram. Tetapi kenapa dia pergi itu seorang? Itu satu persoalan. Sebab apa dia pergi seorang? Dia tahu umat dia tak faham. Jadi dia pergi di situ seorang-seorang. Jadi bila dia faham, dia bawa. Kerana apa? Dia dah tahu. Kerana dia telah karam di situ. Di situ yang kita nak kena faham. Dan di situ juga yang kita nak kena tahu, yang kisah paling besar, iaitu Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, iaitu ketika dia duduk di Gua Hira, iaitu di puncak gunung, iaitu di Gua Hira, dia telah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ kita nak kena tahu, apabila dia memeluk tubuh dia sendiri, dia memeluk tubuh, bila dia faham. Kerana apa? Dia pun ingin mencari kebenarannya. Sebab tu lirik dia ada mengatakan ingin tahu kebenarannya, hakikat yang sebenar-benarnya. Di situ kita nak kena faham. Dia mengetahui, dia ingin tahu yang sebenar-benarnya. Manusia itu semua sama sahaja, cuma kita yang membeza-bezakan. Kerana dia telah tahu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dia memeluk tubuhnya di situ. Dia tahu akan ilmu yang sebenar-benarnya. Di sini kita nak kena faham. Macam kita tadi kata kisah umum, seorang insan itu mencari Tuhan. Kisah Nabi Ibrahim ingin melihat Tuhan, itu dia nampak bulan, matahari, bintang dan sebagainya. Nabi Musa AS melihat Tuhan daripada Gunung Sina. Dan Nabi Muhammad SAW memeluk tubuh dia sendiri kerana dia telah memahami kemuncak ilmu itu sendiri. Apa yang kita faham tentang ilmu? Di sini yang kita nak kena faham ilmu sebenar-benar ilmu itu sendiri. Jadi di situ barulah kita tahu, ingin tahu kebenarannya. Zahirnya tampak tenang, batinnya bergelora. Kamu sekarang mencari Tuhan macam mana? Adakah batin kamu itu bergelora ingin mencari Tuhan dan ingin mengenali akan hakikat diri kamu sendiri? Di situ sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Yang tersirat di balik yang tersurat, ku nampak kasih di dalam sayang, ku rasa sayang semakin kasih. Baik, apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ini? Dia ada kata terlindung yang tersurat di balik yang tersirat, ku nampak kasih di dalam sayang, ku nampak sayang semakin kasih. Sebenarnya apa yang kita nak kena faham? Kita nak kena faham macam mana yang dikatakan sebenar-benarnya. Terlindung yang tersurat di balik yang tersirat. Sebenarnya apa yang tersurat, apa yang tersirat. Macam mana yang kita katakan ilmu itu tadi. Apa yang tersurat, apa yang tersirat, apa yang tersirat, apa yang tersurat. Di dalam yang dikatakan, di dalam yang tersirat ada yang tersurat. Di dalam yang tersurat ada yang tersirat. Jadi di sini apa yang kita nak kena faham? Macam mana yang dikatakan tersurat, yang macam mana yang dikatakan tersirat? Apa beza dia di situ? Yang dikatakan tersurat, yang dikatakan tersirat. Di sini kita nak kena faham macam mana yang dikatakan ilmu itu tadi. Ilmu ni yang kita kena faham macam mana sebenarnya. Sebenar-benar ilmu itu, walaupun orang kata ilmu ini pengetahuan, jadi kita nak kena tahu ilmu itu macam mana. Jadi sebenarnya kedudukan dia macam mana. Sebab tu yang dia kata terlindung yang tersirat, apa yang kamu kena faham di situ. Sebagai contoh, kita nak kena tahu betul-betul yang dia katakan terlindung yang tersurat di balik yang tersirat, ku nampak kasih di dalam sayang. Di sini yang kita nak kena faham. Kita nak kena fokus betul-betul kedudukan. Sebagai contoh, macam mana yang kita tahu apa yang tersurat, apa yang tersirat di sebenar-benarnya. Di sini yang kita nak kena tahu sebenarnya siapa yang dikatakan tersurat, yang dikatakan tersirat. Sebenarnya kita nak kena tahu diri itu sendiri. Kalau kamu tahu diri kamu itu, adakah lagi tersurat, adakah lagi tersirat kedudukan itu.
barulah kamu akan faham macam mana yang dikatakan tersirat yang tersirat. Kamu itu jangan dibelenggu oleh akal-akal kamu itu sendiri, oleh nafsu-nafsu kamu itu sendiri. Jadi kamu nak kena faham. Jangan kamu terpedaya apa yang kamu faham. Jadi hendaklah kamu kontrol itu sendiri. Kalau kamu faham apa yang kamu faham, maka tidak ada siapa yang dapat mendugakan diri kamu sendiri. Baik, kita nak kena faham betul-betul yang macam mana yang dikatakan di balik yang tersurat, terlindung yang tersirat, yang macam mana. Sebagai contoh, kita kata, ku nampak kasih di dalam sayang, ku rasa sayang, semakin kasih. Macam mana tu sebenarnya? Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Walaupun orang kata, ku nampak kasih di dalam sayang, ku rasa sayang, semakin kasih. Sebenarnya apa yang kamu nampak? Apa yang dikatakan di sini yang dikatakan kasih, yang dikatakan kasih sebenarnya kasih. Jadi di sini yang dikatakan kasih dan di sini yang dikatakan sayang. Apa beza sebenarnya? Kamu nak kena faham macam mana? Apa beza sebenarnya kasih dan sayang? Selalu kita nak kena tahu, walaupun kita berkata dekat mak ayah kita, pasangan kita, suami isteri, kita kata kasih, sayang, sayang, kasih. Jadi sini kita nak kena faham macam mana. Apa yang dikatakan kasih dan sayang? Apa yang kamu nampak? Sebab dalam diri dia ada katakan, ku nampak kasih di dalam sayang. Ku nampak kasih di dalam sayang ni macam mana? Sebenarnya kasih sayang ni apa? Apa yang kamu nampak sebenarnya? Ini terlalu sangat jelas. Tersangat-sangat jelas. Walaupun di sini yang kita nak kena faham sebenar-benarnya macam mana. Di sini yang kita nak kena tahu yang dikatakan kasih. Kasih ni apa sebenarnya? Yang dikatakan sebenar-benar kasih itu sebenarnya adalah dikatakan pengasih. Kasih ini adalah pengasih. Sayang ini adalah penyayang. Di sini kita nak kena faham. Sebab dia ada di sini. Kita nak kena tahu. Barulah kamu akan faham. Yang dikatakan kasih itu pengasih, sayang itu penyayang. Siapa ini? Kalau tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Ta'ala. Sangat jelas di sini. Di sini kita nak kena faham. Kalau dah dia ada kata Allah Ta'ala, nampak di situ kasih dan sayang itu adalah Allah Ta'ala dengan sifat-sifat dia itu sendiri, maha pengasih, maha penyayang, terlalu meliputi. Bagaimana yang dikatakan ku rasa sayang semakin kasih? Secara automatik kamu boleh faham benda itu. Kerana apa? Kamu boleh nampak Allah Ta'ala. Macam mana kamu boleh katakan kamu tidak nampak Allah Ta'ala? Dalam surah 7 ayat 7 dia ada katakan, sesekali Allah tidak dihijab dan dia sentiasa mendengar, lagi maha melihat. Di situ Tuhan tidak pernah bijak. Sesungguhnya mata hati seseorang itu lebih tajam daripada pedang. Sebenarnya yang kita nak kena faham di sini yang dikatakan pengasih dan penyayang, kasih dan sayang, secara automatik kamu akan faham. Sebab itu dia dikatakan dalam lirik terlindung yang tersirat di balik itu surat ini. Ku nampak kasih di dalam sayang. Sebenarnya kamu nampak siapa sebenarnya? Macam mana yang kamu nak kena faham? Kamu nak tembus ni macam mana? Dia meliputi, dia tidak ada di mana-mana. Dia ada setiap sekalian umat, sekalian manusia itu sendiri, meliputi sekalian alam, rahmatan lil alamin. Di situ kita nak kena tahu, dia tidak ada beza. Dia bukan duduk pada Islam saja kasih sayang itu. Dia tidak duduk pada Cina, India, Buddha, Kristian sekalipun. Dia meliputi. Kerana apa? Di situ kasih dan sayang dia meliputi. Kerana kasih sayang itu satu. Tidak ada yang satu di antara satu yang lain. Yang satu itu sebenarnya kamu nak kena faham. Di sini kita nak kena tahu dia punya satu kedudukan yang dikatakan ku nampak kasih di dalam sayang, baru ku rasakan sayang semakin kasih. Itu sebenarnya lirik yang dia nak katakan. Kita tengok lirik yang seterusnya. Dia yang terawal, dia yang terakhir, dia zahir, dia batin. Apa yang kita nak ambil faham dalam lirik kali ini? Kefahaman dalam lirik kali ini, apa yang kita nak kena ambil faham? Dia yang terawal, dia yang terakhir, dia yang zahir, dia yang batin. Sebenarnya macam mana? Apa yang dikatakan awal, apa yang dikatakan akhir, apa yang dikatakan zahir, apa yang dikatakan batin? Di sini kita nak kena faham betul-betul. Macam mana? Walaupun kita dapat tahu dalam surah Al-Hadid ayat 3, dalam surah 57 ayat 3 dia mengatakan awal, akhir, zahir, batin. Sebenarnya apa yang dikatakan awal, akhir, zahir, batin? Di sini yang kita nak kena tahu macam mana yang kita katakan tadi kasih dan sayang. Di sini kita dah kena faham. Dan jadi di situ apa yang kita nak kena tahu? Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Apa yang dikatakan akhir, awal, akhir, zahir, batin? Di sini adalah satu kedudukan yang kita kena faham, iaitu pada hakikat itu sendiri. Yang dia katakan zahir, batin, awal, akhir, sebenarnya macam mana? Macam mana yang dikatakan awal, akhir, zahir, batin? Di sini kita nak kena tahu apa yang awal. Di sini awal. Apa yang dikatakan awal?
Macam mana yang dikatakan awal, macam mana yang dikatakan akhir, macam mana yang dikatakan zahir, macam mana yang dia katakan batin. Di sini apa beza benda ni? Di sini yang kita dapat tahu dalam satu kedudukan, yang dapat faham, yang belajar hakikat insan itu, ada yang mengatakan awal itu apa? Nuraini. Yang dia katakan akhir itu apa? Rohani. Apa yang dia katakan zahir itu adalah insani. Yang dia katakan batin itu adalah Rabbani. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Jadi di sini apa yang kita nak kena faham, apa beza awal akhir zahir batin, nurani, rohani, insani, rabbani. Di sini mana kedudukan dia? Apa beza dia? Bila kita kena faham dan kita tahu satu kedudukan, dia akan mengatakan di sini adalah diri kamu itu sendiri. Sebab dia ada kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu fasatal jasad. Di sini barang siapa kenal dirinya, maka kenal akan Tuhannya. Tak kala ia mengenal dirinya, maka binasalah dirinya. Walaupun kita dapat tahu barang siapa kenal diri akan kenal Allah. Bila kenal Allah, maka binasalah dirinya. Maka di sini kamu akan faham dalam satu kedudukan, iaitu anasir itu sendiri, awal akhir zahir batin. Apa beza dia? Nurani, rohani, insani, rabbani. Apa beza nurani dengan rohani? Apa beza dia insani dengan rabbani? Di sini kita nak kena faham. Ada orang belajar hakikat itu, tetapi dia dapat tahu, dia dapat melafazkan yang mengatakan awal akhir zahir batin, nurani, rohani, insani, rabbani. Apa beza dia di situ dengan satu kedudukan, iaitu pada diri kamu itu sendiri? Di sini yang kita nak kena faham sebenarnya diri itu macam mana. Macam mana yang dia katakan nurani? Rohani ini macam mana? Lepas tu dia kata rohani ini macam mana? Yang macam mana yang dia katakan insani, dan dia macam mana yang dia katakan rabbani. Dan pada diri kamu itu sendiri, semua benda ini ada setiap sekalian umat manusia di dalam muka bumi ini, daripada yang dulu hinggalah yang terkini. Jadi di sini apa yang kita nak kena faham dengan satu kedudukan, nurani, rohani, insani, rabbani. Satu kedudukan. Jadi macam mana kamu nak kena tahu apa beza dia? Kalau benda ni kita nak kata kena tahu nuraini ni kat mana, rohani di mana, insani di mana, rabbani di mana. Di sini. Adakah benda ini, keempat-empat ini berbeza atau tidak berbeza? Di sini yang kita kena faham. Walaupun kita banyak berguru, jadi kita nak kena faham. Walaupun kita banyak membaca, walaupun kita banyak mendengar, jadi di sini kita nak kena faham diri ini sendiri. Yang dikatakan nuraini itu pada kamu mana? Macam kita tahu diri kita sekarang, kita ini zahir. Zahir ini adalah insani. Sekarang insani, rabbani di mana? Ada yang kata di dalam. Lepas tu yang dia kata pula nurani, rohani di mana? Yang macam mana awal? Awal tu macam mana? Itu yang kita kena tahu. Kita kena ada guru, baru kita boleh faham benda itu. Lepas tu dia katakan akhir ini, insani ni macam mana? Akhir ini, macam mana yang dia katakan akhir ini? Rohani ini macam mana? Zahir ini adalah yang dia katakan insani, yang dia katakan terzahir ini, yang terpampang ini, yang terlalu nyata pada diri kamu itu sendiri. Rabbani yang ada di dalam. Tapi apakah bezanya benda ini? Di sini yang kita nak kena faham. Tapi bila kita faham benda ini tidak ada beza sekalipun. Dengan satu kedudukan, kamu akan tahu benda ini macam mana. Macam mana kejadian diri kamu itu pada rohani, macam mana kejadian diri kamu pada nurani, rohani, insani, rabbani. Barulah kamu tahu sebenarnya hakikat insan diri kamu itu. Biasanya orang tahu zahir batin, awal akhir kedudukannya macam mana. Adakah di dalam mimpi, adakah di luar mimpi, atau di alam hayal ataupun tidak alam hayal. Jadi di situ kita nak kata macam dia kata alam malakut, jabarut, semua itu ada. Jadi di sini yang kita nak kena tahu kedudukan diri itu sendiri. Barulah kamu akan tahu sebenarnya diri kamu itu. Bila kamu telah mengenal akan diri kamu, maka kamu akan tahu siapa diri kamu itu sendiri. Sebenarnya keempat-empat anasir ini siapa? Macam mana yang kita kata bedahkan tadi sebelum ni, aku rasa saya semakin kasih. Sekarang ni kita dah kena tahu dia yang awal akhir zahir batin. Siapa? Dia akan cakap Allah Ta'ala. Ya, memang dalam surah Al-Hadid ayat 3 pun dia dah ada kata dia yang awal akhir zahir batin. Itu kalam Allah itu sendiri. Itu dia berkata tentang akan diri dia sendiri. Maka benda itu berada di mana? Sebab tu kita nak kena faham, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Fasadal jasad tu yang kita nak kena faham. Barulah kamu akan tahu kedudukan ini macam mana. Jadi di sini kita nak kena tahu betul-betul. Janganlah kita tahu hanya lafaz, tapi kita tidak tahu sebenarnya kedudukan.
Bila kita dah tahu suatu kedudukan, barulah kita akan tahu sebenarnya anasir ini, anasir ini. Dia ada kata awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Jadi di sini barulah kita tahu. Bila kita masuk lagi satu kedudukan, kita akan faham dan kita akan tahu sebenarnya macam mana. Dia akan satu persoalan yang dikatakan umum dan khusus, tetapi kita nak kena tahu dulu yang ini basic. Ini terlalu basic. Ini kita nak kena faham. Bila kita tahu kedudukan diri kita, sedikit pun kita tidak ada merasa bangga diri. Sebab itu dia ada berkata di dalam Quran, hendaklah kamu faham, hendaklah kamu berjalan dalam keadaan merendahkan diri, barulah kamu tahu diri kamu itu siapa. Tidak ada beza pun, walaupun orang itu berkefahaman agama lain sekalipun, tetapi benda ini tetap sama, cuma sedar atau tidak menyedari sahaja. Jadi barulah kita faham sebenarnya macam mana. Di sini yang kita nak kena tahu, awal akhir zahir batin, nurani, roni, isami, robani. Mama awal akhir zahir batin sebenarnya adalah pada diri kamu itu sendiri. Barulah kamu faham sebenarnya dia macam mana. Kita nak kena tahu itu betul-betul. Kalau tidak, kita akan jadi haiwan natik. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh, dalam aku ada dia. Apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ini? Sebab dia ada kata jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh, dalam aku ada dia. Macam mana kita nak kena faham? Dalam aku ada dia, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Macam mana yang dia katakan aku? Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Macam mana itu sebenarnya? Macam mana kita nak kena faham dengan satu kedudukan yang dikatakan jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh, dalam aku ada dia? Yang macam mana yang dikatakan aku dia, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh? Jadi di sini kita nak kena faham. Betul-betul kita nak kena faham. Sebenarnya jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Kita nak kena tahu. Kita jangan jadi seorang yang pandai melafaz, tetapi kita tidak tahu apa yang kita lafaz. Kita sangat rugi. Jadi di sini sebenarnya macam mana? Aku dia, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Macam mana sebenarnya? Macam mana yang kita faham yang dikatakan laisa kamislihi syai'un? Macam mana sebenarnya? Laisa kamislihi syai'un. Apa beza aku? Apa beza dia? Adakah sama ataupun tidak? Macam mana kita nak kena faham? Macam mana yang dia katakan laisa kamislihi syai'un? Aku dia, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Kalau kamu mengatakan diri kamu itu adalah dia, atau kamu mengatakan diri kamu itu adalah aku, itu samalah kefahaman kamu seperti Fir'aun. Kerana Fir'aun pun dia bertauhid. Kerana apa? Dia memahami tauhid itu sendiri. Dia memahami itu Tuhan yang satu. Dia mengatakan tajalli Tuhan itu, zahirnya Tuhan itu. Kita nak kena faham bab zahir ini macam mana. Jadi yang dia katakan bab ni, zahir ini, yang dia faham adalah zahir sekarang ini. Memang betul, ini dah tajalli. Tajalli itu nyata Tuhan itu sendiri. Dia menampakkan cermin Tuhan itu sendiri. Jadi di mana yang kita nak kena faham? Aku dia, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Kalau kamu sentuh sekalipun, ini semuanya kulit. Adakah ini aku? Ini tangan. Adakah ini dia? Ini tangan. Yang kamu percaya, yang kamu mengatakan ini semua adalah diri kamu, ini adalah aku, adalah dia, itu adalah aku. Aku tidak ada daya upaya sekalipun kamu mengatakan itu adalah dia. Samalah kefahaman kamu seperti Fir'aun. Di sini kita nak kena faham betul-betul tauhid. Kita nak kena tahu satu kedudukan yang macam mana yang dikatakan wujud. Wujud, al-wujud tu kita nak kena faham. Ahdah wahdah tu macam mana? Kita jangan tahu hanya sekadar melafazkan, mengatakan aku dia, dia dalam aku di dalam dia. Apa beza aku dengan dia? Sedangkan Tuhan itu tidak berada di atas, tidak berada di bawah, tidak berada di depan, tidak di belakang. Dia macam mana sebenarnya kalau kamu kata sentuh itu adalah ni? Sedangkan yang kamu kata itu adalah diri ini sendiri semua, dia mengaku adalah ini aku. Sedangkan kamu mengaku aku pun masuk kubur, ulat dimakan pun sekalipun tetap bau busuk.
Sedangkan macam mana yang dia katakan aku itu sendiri. Jadi di sini yang kamu nak kena faham. Faham betul-betul dengan satu kedudukan. Jangan kita tahu mengatakan aku. Yang ada hanya aku, yang ada hanya ada dia. Dalam aku ada dia, dalam dia ada aku. Aku tetap aku. Macam mana yang dia katakan aku? Yang kamu mengatakan aku ini sekalipun tetap masuk kubur juga. Macam mana kamu mengatakan aku? Macam mana kamu faham la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dengan satu kedudukan? Macam mana yang dikatakan aku itu sendiri? Jadi kamu nak kena tahu di situ sebenarnya yang dikatakan aku itu macam mana, yang dikatakan dia itu macam mana. Siapa yang terdahulu? Aku terdahulukah? Dia terdahulukah? Dia terdahulukah? Aku terdahulukah? Adakah ini sama? Kenapa dalam ayat Quran dia mengatakan kami, aku, kau, dia, macam-macam ayat mengatakan. Itu dia nak mengatakan siapa? Itu memang firman dia, kalamnya. Tapi kamu faham macam mana? Kita nak kena faham. Jangan main ikut-ikut. Bila kita ikut-ikut orang, sama kita jadi seorang pengikut agama nenek moyang. Jadi kita nak kena faham satu kedudukan. Ini yang Muhammad Rasulullah SAW mengatakan, yang memahami itu hanyalah sedikit. Yang nak faham itu kamu kena faham betul-betul dengan satu kedudukan. Macam mana yang dikatakan jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh? Macam mana tu sebenarnya? Kalau kamu sentuh pun mengatakan ini adalah aku, ni ada dia, besok masuk kubur pun tetap agak busuk. Macam mana? Dia sebenarnya suci, lagi menyucikan. Dia terlalu Al-Qudus. Kamu tak perlu nak suci-sucikan dia, dia dah terlalu suci. Macam mana yang dia katakan dia jauh tak berjarak? Ada yang mengatakan dia lebih dekat daripada urat amreh. Dia sentiasa berserta. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa huwa ma'akum inama kuntum. Dia dah ada kata di situ. Macam mana dengan satu kedudukan? Pemahaman kamu di situ sebenarnya macam mana? Di sini yang kita nak kena tegas betul-betul. Kita nak kena tembus kita punya kefahaman. Jangan duduk apa? Faham. Oh, kita faham. Tapi sebenarnya kita tak faham. Kita nak kena faham yang macam mana. Kadang-kadang bab wujud pun tak lepas lagi. Walaupun kita faham 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawiyah, tapi kita tak faham macam mana sebenarnya yang dia katakan aku. Sebelum zahirnya sifat-sifat 7 ma'ani ma'nawiyah hati sekalipun, dia telah ada, dia telah tajali sebelum dia menzahirkan dengan 7 sifat ma'ani, 7 sifat ma'nawiyah. Di sini kita nak kena faham. Kita nak kena tahu betul-betul sebenarnya macam mana. Sebab tu dalam surah 28 ayat 56 dia ada mengatakan sebenarnya macam tu. Kamu tidak dapat nak memberi kefahaman orang yang kamu kasihi, sedangkan kamu pun tidak dapat faham. Kamu tidak dapat nak memberi orang yang kamu sayang, termasuklah mak ayah kamu, suami isteri kamu, anak bini, anak cucu cicit, piuk-miuk, sahabat kamu sekalipun. Kamu tidak dapat nak memberi faham. Dalam surah 28 ayat 56 telah menjelaskan kamu yang Muhammad tidak dapat hendak memberi petunjuk orang yang kamu kasihi. Macam mana kamu nak faham benda ni? Di sini yang kita nak kena tahu betul-betul. Sedangkan kasih Tuhan itu meliputi kasih sayang itu. Sebab tu dah diri dia sebelumnya dia ada mengatakan ku rasa sayang semakin kasih. Kita kena faham betul-betul. Bila kita faham tu, secara automatik kita akan faham yang ada itu hanya Allah Ta'ala itu sendiri. Sebelum tajalinya di situ, tajali itu dia tidak berupa lagi. Dia tidak berupa lagi di situ. Baru kamu akan faham yang mana kan dikatakan aku, yang mana yang dikatakan dia. Barulah kamu akan tahu dalam aku ada dia, dalam dia ada aku tetap aku. Jadi faham, kita tidak akan menjadi cela orang, kita tak akan menilai orang walaupun sekalipun. Sebab apa? Kita dah nampak kasih dan sayang dia di situ. Kita nak kena faham, kita nak kena tegaskan diri kita. Sebenarnya kasih sayang Tuhan itu meliputi. Kamu tak perlulah nak menilai-nilai orang. Kita nilai diri kita sendiri. Barulah kita dapat tahu sebenarnya kamu itu terlalu dikasihi sebenarnya. Sebenarnya tanpa kamu sedar, walaupun kamu susah, dia tetap dikasihi. Kamu bangun tidur pun, dia tetap kamu dikasihi. Dia menyedarkan kamu daripada tidur. Dia berkehendak nak makan untuk memberikan kamu makan. Dia berterima kasih. Itu bukan kasih sayang dia. Dia memberi kamu membuka mata sekalipun untuk kamu membuka celik melihat kebesarannya di situ. Adakah itu bukan kasih sayangnya? Yang mana yang dia katakan aku dengan dia? Di situ kamu dah boleh nampak. Di situ yang kita nak kena faham. Kita nak kena tahu aku dengan dia ni macam mana. Barulah kita tahu dengan satu kedudukan. Barulah kita tak perlulah kita nak menilai-nilai orang. Barulah kita tahu sebenar-benarnya yang macam mana yang dikatakan aku, yang macam mana yang dikatakan dia. Barulah kita tahu satu kedudukan yang dikatakan aku adalah aku, dia adalah dia. Dia adalah aku adalah dia. Dalam aku ada dia. Barulah kamu akan faham jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Bila kamu memahami zahirnya Allah itu sebelum tajalinya jasad ini, barulah kamu akan faham. Baik,
Itu saja bedah lirik Kugira Masdo yang bertajuk Kasih dan Sayang. Apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ini? Sebenarnya dia nak memberitahu kasih sayang itu meliputi rahmatan lil alamin. Dengan satu kedudukan kita nak kena faham kasih sayang itu. Tak perlulah kita nak membeza-bezakan nak baik dengan orang ni dengan macam ni, baik dengan orang macam ni. Sesekali kamu dengan persangka diri kamu sendiri, sebenarnya kamu memperburukkan persangka kamu itu, sebenarnya kamu memperbodohkan diri kamu itu sendiri. Jadi kamu nak kena tegas dan kamu nak kena faham dengan satu kedudukan. Kasih sayang itu terlalu jelas. Bukan nak buat kasih dengan sayang baru kamu nampak kasih sayang itu. Sedangkan pada diri kamu itu sendiri, dengan kamu berdiri, kasih sayang yang memberi jalannya, dengan kasih sayang yang memberi kamu cakap, dengan kasih sayangnya dia membagi kamu mendengar, dengan kasih sayangnya dia memberi kamu melihat. Jadi tak perlulah kamu nak membeza-bezakan orang, kamu cantik, aku tak cantik, apa semua. Tidak, salah itu. Jadi di situ yang kita nak kena faham, kasih sayangnya terlalu meliputi. Dia memberikan kamu itu berulang-ulang, berpeluang-peluang untuk kamu berkasih sayang ke atas diri kamu sendiri. Barulah kamu akan faham yang macam mana yang dikatakan dalam aku ada dia. Jadi di situ yang kita nak kena faham dengan satu kedudukan yang betul. Baik, itu saja. Yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu pun Allah. Salamun qawlan mir rabbir rahim.